dan 3. Okey, kita tengok sama-sama, okey? Okey, untuk yang helaian 1 ni, dia bagi bahagian B untuk kertas tu. Okey, jadi kita tengok. Dia punya arahan apa dia? Pilih perkataan antonim yang paling sesuai bagi perkataan bergaris. Okey, apa itu perkataan antonim? Okey, ingat tak kita pernah belajar dah ni perkataan antonim. Apa dia? Dia ada 2, antonim dan sinonim. Okey, antonim apa dia? Sinonim apa dia? Okey, pandai. Antonim adalah berlawan. Okey, kalau sinonim apa dia? Okey, sinonim seerti. Seerti ni apa maksud dia? Seerti ni perkataan yang sama maksud. Okey, semua pandai. Okey, kita bincang nombor 1. Pasukan hoki sekolah menang tipis dalam perlawanan akhir peringkat daerah semalam. Okey, menang tipis. Apa maksud menang tipis? Jawapan dia dah bagi kat atas ni. Okey, menang tipis. Maksudnya tipis tu sikit kan? Okey, menang yang macam hampir-hampir. Jadi lawan dia apa? Okey, lawan dia besar. Okey, pandai. Okey, yang kedua, Cikgu Indra memberikan dorongan kepada murid-murid supaya aktif dalam bidang sukan. Aktif lawan dia apa? Kita pernah belajar kata kerja aktif dengan kata kerja apa? Pasif. Okey, maksudnya kalau aktif lawan dia pasif. Okey, pandai. Okey, nombor 3, suspek kes rompakan itu kelihatan gagap. Gagap ketika menjawab soalan yang diajukan oleh pihak polis. Okey, gagap ni macam mana? Okey, gagap ni dia macam ni. Macam kita cakap nama saya ialah, itu nama dia gagap. Okey, jadi lawan bagi gagap ialah petah. Okey, petah ni macam ni. Lancar je cakap. Nama saya Nurul Najihah binti Yusof. Dia bukan macam kalau gagap nama saya. Macam tu. Okey, jadinya jawapan dia petah. Okey, good. Okey, B. Tulis betul atau salah pada ruang yang disediakan. Okey, tengok nombor 1. Kejayaan dalam peperiksaan itu amat menggembirakan ibu bapanya. Okey, betul ke salah? Okey, betul. Menggembirakan ibu bapa. Okey, nombor 2. Murid-murid di sekolah itu diperdengarkan dengan rakaman lagu asli semasa mata pelajaran muzik. Okey, diperdengarkan. Okey, betul. Sebab apa mereka kata betul? Okey, maknanya murid-murid tu kat sekolah tu, cikgu kat sekolah dia yang pasang lagu tu. Jadi mereka ni diperdengarkan lagu tu. Okey? Betul. Okey, dan nombor 3. Ishraf Imran diketuai pasukan bola sepak sekolahnya dalam perlawanan peringkat daerah pada minggu hadapan. Diketuai. Diketuai ni betul ke salah? Okey, salah. Jadi kita boleh gantikan dia dengan mengetuai. Okey, Ishraf Imran mengetuai pasukan bola sepak sekolahnya dalam perlawanan peringkat daerah pada minggu hadapan. Okey, maknanya kita tukarkan diketuai itu kepada mengetuai. Okey, bagus. Okey, yang seterusnya, pilih simpulan bahasa yang paling sesuai untuk diisi pada tempat kosong dalam ayat di bawah. Okey, simpulan bahasa. Okey, kita tengok dulu satu persatu maksud simpulan bahasa yang ada ni. Yang pertama, langkah 1000. Yang kedua, buah mulut. Yang ketiga, langkah kanan. Dan yang keempat, buah tangan. Okey, langkah 1000 ni, apa maksud langkah 1000? Okey, langkah 1000 ni pernah dengar tak orang cakap, oh kalau nampak hantu, kita buat langkah 1000 lah. Okey, maksudnya kita kena lari. Maksudnya kita lari jauh daripada satu tempat tu. Itu namanya langkah 1000. Okey, kalau buah mulut ni pula apa? Okey, buah mulut ni pula macam menjadi bahan perbualan orang, bahan umpatan orang, bahan orang yang asyik cakap pasal tu je. Itu nama dia buah mulut. Okey, kalau langkah kanan pula. Okey, langkah kanan, contoh kalau kita pergi rumah orang tu, tiba-tiba ada orang tu dah tengah buat makan-makan ke sambut hari jadi ke apa, itu dia nama langkah kanan. Kita ni langkah kanan, pergi rumah dia ada makanan semua kan. Okey, kalau buah tangan ni, kita dah daripada darjah 1 lagi belajar. Buah tangan ni, macam kita pergi rumah orang ke, tengok orang sakit ke, kita bawa cenderah hati kat dia tu, itu nama dia buah tangan. Okey, jadi kita tengok nombor 1. Encik Fuad dan keluarganya kerana sebaik sahaja mereka sampai jamuan sudah terhidang. Ni. Jamuan sudah terhidang. Apa tadi Mak Limah cakap? Okey, pandai. Langkah kanan. Okey, tengok nombor 2 pula. Kejayaan jago badminton negara yang memenangi Piala Thomas telah menjadi rakyat Malaysia. Apa? Asyik orang asyik cakap je pasal dia sebab dia hebat. Jadi apa tadi Mak Limah cakap?
Okey, buah mulut. Jadinya orang Malaysia asyik cakap je pasal jago badminton yang menang kat Piala Thomas tu. Jadi dia jadi buah mulut. Okey, kita sambung yang seterusnya. Dia cakap, pilih dan tandakan betul bagi ayat yang sama maksud dengan yang diberikan. Okey, yang sama maksud. Okey, tengok dia cakap, tolong hantar buku ini ke bilik guru, kata Cikgu Dania kepada Daniel. Jadi Cikgu Dania minta tolong Daniel. Minta tolong apa? Kita tengok, ada tak maksud yang sama? Jadi yang ni dia kata Daniel membantu Cikgu Dania. Salah. Bukan Daniel yang nak bantu, tapi Cikgu Dania minta tolong Daniel. Okey, tengok ayat bawah. Cikgu Dania meminta Daniel menghantar buku itu ke bilik guru. Okey. Seterusnya, Nabila, marilah ikut saya ke kedai buku pada waktu rehat nanti, kata Suzy. Okey, Suzy yang bercakap ajak Nabila. Okey, jadi tengok nombor 1. Suzy mengajak Nabila pergi ke kedai buku pada waktu rehat nanti. Okey. Untuk soalan 23 ni macam biasalah, awak pun dah mahir kan jawab ni kan. Jawapan kat dia mesti ada kat atas ni. Carilah apa antara hobi yang terdapat dalam petikan. Cari kat sini mana hobi yang terdapat dalam petikan. Mukadimah pun dah ada bagi jawapan kan. Jadi boleh tengok. Okey, apakah kebaikan hobi pun ada juga dalam petikan. Boleh cari. Okey. Dan sini pada pendapat kamu, apakah keadaan individu yang tidak mempunyai hobi? Okey, kebat. Kebat ni kena fikir sendiri. Apa pendapat, apakah keadaan individu yang tidak mempunyai hobi? Okey, jawapan dia Maklimah tulis apa? Pada pendapat saya, individu yang tidak mempunyai hobi tidak tahu memanfaatkan masa lapang sehingga terjebak dalam hal yang tidak sihat seperti merempit dan vandalisme. Okey, jadinya dia dapatkan 3 markah kan? Okey, yang pertama dia kata tidak tahu memanfaatkan masa. Yang kedua, terjebak dalam hal-hal tidak sihat seperti merempit dan vandalisme. Okey, jadi dapat 3 markah. Jadi bila minta pandangan, minta kebat macam tu, awak kena suarakan pandangan dan cadangan awak sendiri. Okey, dia tak ada dalam petikan. Untuk soalan macam nombor 3 ni tak ada dalam petikan. Okey, kita tengok untuk layan yang terakhir, layan yang ketiga. Ini pun sama. Jawapan dia ada dalam petikan. Okey, dia kata berikan sumber alam yang tersenarai dalam pantun. Okey, sumber alam. Apa dia sumber alam ni? Sumber alam ni benda yang semula jadi. Okey, jadi apa jawapan dia? Jambu batu, buah kedondong, cili dan ikan. Okey, tulislah dekat situ. Okey, yang kedua, maksud kudrat. Kudrat. Apa maksud kudrat? Tu Maklimah dah bagi kan. Jawapan dia kuasa ataupun kemampuan ataupun keupayaan. Okey, tulis je kat situ. Okey. Okey, dia kata tandakan betul bagi pernyataan betul dan tanda salah pada pernyataan yang salah. Okey, orang sombong mudah mendapat banyak kawan. Betul ke? Salah. Orang sombong dia takkan ada kawan. Kalau kita sombong, orang tidak segan menegur kita. Betul ke salah? Okey, betul. Pandai. Kalau kita tak sombong, orang tegur kita macam biasa kan. Lek-lek je. Betul tak? Okey, betul. Okey, berikan maksud baris seterusnya. Berikan maksud baris-baris pantun berikut. Okey, dia kata apa pantun ni? Janganlah kita bersikap kasar, nasihat bonda perlu diingat. Okey, apa maksud pantun dia? Okey, tengok Maklimah bagi jawapan apa? Kita hendaklah bersopan santun dan mengingati nasihat ibu. Sebab dia kata apa? Jangan bersikap kasar, nasihat bonda perlu diingat. Bonda ni adalah ibu. Jadi jawapan dia, kita hendaklah bersopan santun dan mengingati nasihat ibu. Okey, Maklimah rasa untuk helaian 1 hingga 3 setakat ini saja. Nanti kita berjumpa lagi dalam penerangan modul helaian keempat dan kelima. Okey, Maklimah harap semua dapat siapkan tugasan yang Maklimah bagi. Dan kalau ada yang tak faham, boleh terus hubungi atau WhatsApp Maklimah untuk Maklimah berikan penerangan lebih lanjut. Okey, Maklimah rasa sampai itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.